Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penjaga dan juga murid-murid KP SMK Pancur. Seperti lazimnya pada minggu ini iaitu minggu ke-46 PDPR iaitu daripada 30 hari bulan 11 2020 sehingga 4 hari bulan 12 2020. Saya Cikgu Nur Azlan mengambil peluang melalui YouTube ini untuk memberikan taklimat ringkas penggunaan modul PDPR minggu ke-46 untuk mata pelajaran pendidikan Islam bagi kelas permata cemerlang dan juga permata da'i. Okay, terus saja kepada modul. Okey, PDPR minggu ke-46, tugasan yang pertama ialah jom solat. Panduan yang pertama, lengkapkan jadual di bawah berdasarkan waktu anda mengerjakan solat pada hari ini. Bagi mereka yang uzur, catatkan waktu masuknya solat-solat berkenaan pada hari ini. Di bawah ini adalah contoh satu jadual, mungkin dipilih pada mana-mana hari, di mana solat mungkin dikerjakan oleh para pelajar. Ini saya ambil contoh ni, bermula dengan subuh. Pagi tadi mungkin dia solat pada pukul 6.45 pagi secara berjemaah dengan ibu bapa. Kemudian sembahyang zuhur pada jam 2 petang, mungkin berseorangan kerana ibu bapa keluar bekerja, masih belum pulang lagi. Kemudian solat asar pada 5 petang, berjemaah mungkin dengan ayah ataupun dengan ibu yang mungkin dah balik, sempat berjemaah dengan anak-anak. Kemudian seterusnya solat maghrib pada jam 7.30 petang secara berjemaah. Dan sembahyang isyak pada 8.30 malam secara berjemaah. Ya, itu untuk tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua ialah penilaian kendiri berwuduk. Panduan yang pertama, penjaga diminta menunjukkan mana-mana klip video berwuduk asalkan dapat memudahkan anak-anak untuk berwuduk dengan betul. Para penjaga diminta membimbing anak-anak untuk berwuduk. Nilaikan kebolehan anak-anak untuk berwuduk dengan menjawab senarai semak di bawah. Tandakan pangkah pada yang berkenaan. Senarai semak, soalan yang pertama. Soalan yang pertama, nama pembimbing berwuduk. Tuliskan di ruangan kosong ini. Soalan kedua, hubungan pembimbing dengan murid. Pilihlah yang mana yang berkenaan, sama ada ibu, ayah, datuk, nenek, kakak, abang, pegawai ataupun kaki tangan Taman Sinar Harapan ataupun lain-lain. Nyatakan di tempat kosong. Soalan yang ketiga, nyatakan bilakah tarikh bimbingan berwuduk itu dibuat. Soalan yang keempat, ini nak mula berwuduk lah ni. Yang pertama sekali, soalan 4 ni ialah membaca bismillah sebelum berwuduk. Adakah ia dapat dilakukan tanpa bimbingan? Dapat dilakukan dengan bimbingan ataupun tidak dapat dilakukan dengan bimbingan. Soalan yang kelima, membasuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Adakah dapat dilakukan dengan bimbingan? Dapat dilakukan tanpa bimbingan. Adakah dapat dilakukan dengan bimbingan ataupun tidak dapat dilakukan dengan walaupun dengan bimbingan. Mudah saja. Sama ada dapat dilakukan tanpa bimbingan, dapat dilakukan dengan bimbingan ataupun tidak dapat dilakukan dengan bimbingan. Tanda saja pangkah pada ruangan kosong yang berkenaan. Soalan yang keenam ialah berkumur dan membersihkan hidung sebanyak 3 kali. Soalan yang ketujuh, membaca niat wuduk sebelum membasuh muka. Soalan yang ke-8, membasuh muka sebanyak 3 kali.
Soalan yang ke-9, membasuh pergelangan tangan kanan dan kiri sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Soalan yang ke-10, menyapu air di kepala sebanyak 3 kali. Soalan yang ke-11, membasuh telinga kanan dan telinga kiri sebanyak 3 kali. Soalan yang ke-12, membasuh kaki kanan dan kiri sehingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Soalan ke-13, berwuduk secara tertib, mengikut aturan ataupun langkah yang betul. Berwuduk secara tertib ni merupakan salah satu daripada rukun berwuduk. Tak bolehlah kita basuh kaki dahulu kemudian kita basuh muka. Wuduk kita tak akan sah jika kita buat tidak secara mengikut aturan. Yang ke-14 ialah menggunakan air secara berhemah ketika berwuduk. Seperti yang kita tahu, membazir adalah amalan syaitan. Ada rakan-rakan ataupun umat Islam di tempat lain yang sering menghadapi masalah air. Tak semesti tak macam kita di Negeri Sembilan ni. Air kita mewah, jarang-jarang kita terputus bekalan air. Jadi walaupun mewah begitu, kita kenalah jimat-jimat berhemah dalam menggunakan air. Baik. Tugasan ketiga pada minggu ini ialah niat solat. Panduan bimbing anak-anak untuk lafaz dan salin kembali lafaz niat di mulut dan di dalam hati. Solat-solat berikut di dalam kotak kosong di bawah. Apa yang perlu dibuat ni, contohnya yang pertama ni adalah solat zuhur. Saya minta kerjasama para penjaga untuk membimbing anak-anak melafaz niat solat zuhur ni yang di mulut ni dengan betul. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Bimbing sehingga lancar. Tak lancar pun tak apalah, kita buat setakat yang mampu. Jadi niat lafaz di mulut ni kemudiannya hendaklah disalin ke dalam kotak kosong di bawah ini. Kemudian saya minta para penjaga untuk membimbing anak-anak supaya niatkan di dalam hati pula untuk solat zuhur ni, iaitu sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Bimbinglah sehingga lancar. Tak lancar pun tak apa. Setelah itu salinlah niat ini ke dalam kotak kosong di bawah. Selain daripada latihan untuk lafaz niat solat zuhur, ada solat asar. Sama juga tugasannya. Berlatih melafaz niat, salin ke dalam kotak di bawah. Kemudian berlatih baca apakah niat sepatutnya di hati dan tulis di dalam kotak kosong di bawah. Guys, solat zuhur, solat asar. Yang ketiga, solat maghrib. Yang keempat, solat isyak. Dan yang kelima, solat subuh. Ada lagi tak? Ya, setakat itu sahaja ya. Itu tugasan untuk minggu yang ke-46. Jadi kerjasama daripada para penjaga saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. InsyaAllah pada minggu akan datang saya akan masukkan pula ataupun upload pula video bimbingan untuk minggu yang ke-47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.